Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pada petang ini kita dapat memulakan insya-Allah pengajian kita daripada tafsir Jalalain. Insya-Allah kita baca mana yang sempat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. Semua ada kitab. InsyaAllah. Saya pakai tafsir Sya'rawi juga. Tak apa, InsyaAllah Al-Quran tu ada keberkatan, InsyaAllah. Suratu Ibrahim Makkiyatun Illa alam tara ila alladhina baddalu ni'matallah al-ayatain ihda aw thintan aw arba'un aw khamsun wa khamsuna ayatan. Jadi kitab yang bawa lah, tapi nak baca pun tak sempat. Ini sebagai perkongsian, iaitu kitab berkaitan dengan ulumul Quran ataupun juga dipanggil usulut tafsir. Ulumul Quran ataupun usulut tafsir. Kalau di madrasah kita menggunakan kitab Syah Waliullah Ad-Dahlawi, Ahmad bin Abdul Rahim Waliullah Ad-Dahlawi. Kitab yang terkenal dalam
ulumul Quran sudah tentu Al-Itqan fi ulumil Quran karangan Imam Suyuti, dan sebelumnya Al-Burhan, Al-Burhan fi ulumil Quran, kitab yang paling asas tentang ulumul Quran karangan Abu Ya bin Alawi Al-Maliki, Al-Qawaidul Asasiyah fi ulumil Quran. Dan beliau As-Sayyid juga ada meringkaskan kitab bagi Al-Itqan fi ulumil Quran yang disebut sebagai Zubdatul Itqan. Zubdatul Itqan. Kemudian ini kitab karangan Mufti Taqi Al-Uthmani, Ulumul Quran, dalam bahasa Urdu. Jadi kita pada petang ini ataupun dalam bacaan kita daripada kitab tafsir Al-Jalalain, jadi kita hanya menakalkan tafsir. Kita bukan mentafsir Al-Quran, tetapi sekadar berkongsi apa yang ditulis, apa yang dicatatkan. Sebab itu saya menggunakan kitab karangan Al-Syeikh Mutawalli Sya'rawi yang bersifat seperti intisari ataupun pengajaran daripada Al-Quran, yang beliau gelarkan sebagai khawatir, lintasan-lintasan ilham yang Allah Ta'ala ilhamkan ke dalam hati beliau ketika membaca Al-Quran. Suratu Ibrahim Makkiyah. Saya cuba ringkaskan perbahasan dengan kita menjelaskan poin-poin sahaja yang rujukannya adalah di dalam kitab yang menjelaskan tentang ulumul Al-Quran. Jadi Imam As-Sayuti telah menjadikan ulumul Al-Quran mempunyai bab-bab yang begitu banyak. Jadi surah Ibrahim, satu perkara yang dibahaskan di dalam ulumul Al-Quran, adakah penyusunan surah-surah di dalam Al-Quran, adakah penyusunannya bersifat tauqifiyah ataupun bersifat ijtihadiyah? Boleh lihat perbahasannya dalam kitab ulumul Quran. Lain sangkut dah. Ada masalah lain? Okey. Poin pertama yang saya nak sebutkan tentang yang dibahaskan, ini kita sebut tajuk sahaja, iaitu ulama membahaskan tentang munasabatul ayati was suwar. Munasabah antara satu ayat dengan ayat yang lain. Yang kedua, munasabah antara satu surah dengan surah berikutnya. Munasabah antara satu ayat dengan ayat yang lain. Munasabah antara satu surah dengan surah yang lain. Maka munasabah di antara satu ayat dengan ayat yang lain dan surah dengan surah yang lain, apa kata As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki?
Al-munasabatu fil lugha al-musyakalah wal muqarabah. Wa marji'uha fil ayat wa nahwiha ila ma'na rabitin bainaha 'am aw khas, 'aqliyin aw hissiyin aw khayaliyin aw ghairi dhalika min anwa'il 'alaqat aw at-talazum adh-dhihni kas-sabab wal musabbab wal 'illah wal ma'lul wan nadhirain wad diddain wa nahwihi. Wa faidatuhu ja'lu ajza'il kalam ba'dihha akhidan bi a'naqi ba'din فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء. وقد أفرده بالتأليف العلامة أبو جعفر بن الزبير الشيخ أبي حيان في كتاب سماه المرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن. dan Burhanuddin Al-Biqai نظم الدرر في تناسب الآي والسورر, dan Imam Suyuti Tanasuq ad-Durar fi Tanasub as-Suwar. Okey. Perkara pertama, ini sebagai isyarat sahaja untuk mengetahui apa kata nasub, kita perlu rujuk kitab tafsir yang lebih besar. Saya tidak ada kemampuan untuk menyebutnya secara spontan. Tetapi ulama menulis kitab khas untuk menerangkan apa hubung kait, misalnya kan surah Ibrahim. Apa hubung kait surah Ibrahim, permulaan surah Ibrahim dengan hujung surah sebelum surah Ibrahim, iaitu surah Ar-Ra'd. Jadi disenaraikan beberapa orang ulama yang menulis tentang munasabah antara ayat dan surah ini. Antaranya iaitu karangan Imam Sayuti yang bertajuk Tanasuqud Durar fi Tanasubis Suwar, dan Burhanuddin Al-Biqai Nazmud Durar fi Tanasubil Ayy was Suwar. Maka ulama tafsir secara khusus, kalau kita nak melihatnya, mungkin kita boleh dapati di dalam kitab Mafatihul Ghaib ataupun At-Tafsirul Kabir karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Di dalam kitab ini, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki menyatakan, ilmu mengetahui munasabah antara satu ayat dengan ayat yang lain, dia merupakan ilmu yang syarif, ilmu yang mulia. Dan para mufassir mengambil berat tentangnya kerana dia adalah sesuatu perkara yang sangat halus dan mendalam. Antara kitab tafsir yang memperbanyakkan perbahasan berkaitan dengan munasabah antara surah dan juga ayat adalah Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya. Tetapi untuk kita nak menyatakan munasabah antara satu ayat dengan ayat yang lain, perlu ada dhawabit, perlu ada qawaid. Oleh kerana itu, Imam Izzuddin bin Abdissalam mengatakan ilmu munasabah Al-Quran ini adalah ilmu hasan, ilmu yang bagus. Tetapi disyaratkan untuk menunjukkan keindahan ikatan kalam. Hendaklah kita menunjukkannya dalam satu bentuk yang ia memang ada kaitan antara satu dengan yang lain. Sebab dalam membahaskan munasabah antara satu ayat dengan ayat yang lain, ada sebahagian keadaannya mufassir berada di dalam satu bentuk bentuk takalluf. Takalluf maksudnya cuba juga untuk menyatakan munasabah sehingga keluar ataupun melampaui kepada had takalluf. Jadi jangan sampai membicarakan munasabah antara satu ayat sehingga kita sampai kepada had takalluf. Seperti mana orang cuba nak relatekan antara ayat Al-Quran dengan perkara yang berlaku. Contohnya, dia kata tengok ayat Al-Quran sudah memberi isyarat tentang corona. Jadi di situ sebenarnya ada unsur takalluf Al-Quran untuk menunjukkan i'jaznya. Kita tidak perlu takalluf seperti itu. Misalnya diambil daripada buyutikunna
menunjukkan bahawasanya dalam Al-Quran sudah memberi isyarat tentang kewujudan qarana, yang mana kewujudan qarana itu menyebabkan orang terpaksa qarar. Terpaksa apa? Terpaksa qarar, maknanya berdiam, stay at home. Itu contoh takalluf. Contoh takalluf yang seperti ini tidak sepatutnya kita buat pada ayat Al-Quran. Jangan sampai kita takalluf. Ini yang disebut oleh Izzuddin bin Abdissalam. Antara alasan yang Syekh Waliullah Ad-Dahlawi pun memberi tambih kepada perkara ini. Kita tidak boleh menafikan. Bukan kita tak boleh menafikan ayat tak sesuai. Memang di dalam Al-Quran i'jaznya adalah kepada nazmul ayah itu sendiri. Nazmul ayah itu sendiri. Bukan hanya pada perkataan-perkataan, tetapi pada susunan-susunan ayat. Tetapi jangan sampai kepada tahap takalluf. Kerana Al-Quran lebih agung daripada kita takalluf untuk mengkaitkan, sedangkan dia mempunyai sisi i'jaz yang lain yang perlu ditonjolkan. Itu poin yang pertama, berkaitan dengan munasabah antara satu ayat dengan ayat, antara satu surah dengan surah yang lain. Itu ilmu pertama tentang ulumul Quran, iaitu ilmu munasabah. Apa kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam? Ayat-ayat Al-Quran diturunkan selama 20 tahun lebih, dan ia diturunkan di dalam peristiwa-peristiwa yang pelbagai, yang berbeza-beza. Yang peristiwa-peristiwa tersebut mempunyai sebab-sebab yang berbeza-beza. Maka kalau ada susunan ayat yang zahirnya tidak dapat diterbitkan apa munasabah antara ayat sebelum dengan ayat yang selepas, maka itu adalah wajar. Dalam keadaan kita mengimani bahawasanya susunan Al-Quran itu ada i'jaznya. Saya nak kongsi satu kitab karangan Al-Syekh Al-Imam Abu Bakar Abdul Qahir bin Abdul Rahman bin Muhammad Al-Jurjani. Jadi kitab ini tajuknya Asrarul Balaghah. Asrarul Balaghah, bukan Dalailul I'jaz. Beliau juga ada kitab Asrarul Balaghah. Tujuan kitab ini ditulis untuk merat golongan Mu'tazilah sebenarnya, secara khusus golongan Mu'tazilah yang menyebut bahawasanya i'jaz Al-Quran ini hanya pada kalimah-kalimahnya sahaja. I'jaz yang ada pada Al-Quran itu juga terdapat pada susunan. Okey? Kita tak boleh lama-lama. Ingat poin pertama kita belajar pada petang ini tentang ilmu munasabah. Apa kaedah dan fawaid yang telah kita kongsi daripada kitab Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kemudian yang seterusnya ialah Makkiyatun. Perbahasan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Ini sebenarnya perbahasan yang asas. Mereka yang mempelajari ulumul Al-Quran akan didedahkan kepada apa kepentingan mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Apa kepentingan? Paling kurang kepentingan memahami Makkiyah dan Madaniyah ni adalah sejarah. Sebab ada orang yang mengomentari tentang Makkiyah Madaniyah, dia hanya sebut ia adalah hanya sejarah yang telah berlalu. Tidak. Sebab itu kita kata mengetahui Makkiyah dan Madaniyah ini paling kurang faedahnya adalah sejarah, paling kurang. Tetapi seperti mana kita mempelajari dalam ilmu nasikh dan mansukh ini, asas kepada ilmu nasikh dan mansukh adalah tarikh. Tanpa mengetahui tarikh sesebuah ayat, maka dakwaan nasikh dan mansukh adalah laghah.
diterima. Asas untuk mendakwa ayat ini menasahkan ayat yang lain adalah mengetahui tarikh. Ini perkara yang maklum yang kita dapat pelajari dalam ilmu usulul fiqh. Maka itu berkaitan dengan nasikh dan mansukh. Faedah juga mempelajari Makkiyah dan Madaniyah ialah melihat kepada khitab. Sehingga ulama menyebutkan bahawasanya khitab ataupun ayat-ayat Makkiyah, bentuk ayat dia tidak sama dengan ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah bentuknya tidak sama dengan ayat-ayat Madinah. Bentuk dia tidak sama itu mengajar kita tentang bagaimana berinteraksi dengan zaman dan juga berinteraksi dengan orang yang berbeza, latar pendidikan yang berbeza. Sebenarnya ilmu Makkiyah dan Madaniyah ini dapat mengajar para da'i dan para pendakwa, para asatizah untuk memilih ayat yang betul kepada mukhatab yang betul. Kita akan dapati ayat Makkiyah ini, antara khususiat ayat Makkiyah, ulama menyatakan ayat yang mempunyai sifat sastra yang tinggi. Ayat yang banyak menceritakan kebesaran Allah. Itu ayat apa? Ayat Makkiyah. Maka di sini bagus untuk para pendakwah memahami bahawasanya tidak ada istilah bahawasanya ayat Makkiyah ini mansukh. Walaupun sesetengah ahli tafsir memilih pandangan bahawasanya misalnya dipanggil banyak ayat yang mana disebut telah dimansuhkan dengan ayatus saif, ayat yang membenarkan peperangan. Tapi sebenarnya mengagihkan period zaman kepada Makkiyah dan Madaniyah masih relevan sampai hari ini. Sampai hari ini untuk kita berinteraksi. Misalnya dalam usaha dakwah, kita melakukan usaha secara Makkiyah di sebahagian zaman, di sebahagian tempat, berbanding di sebahagian yang lain. Maka sebab itu mempelajari Makkiyah dan Madaniyah ni asas. Dan saya tak nak panjangkan bagaimana mengenal perkara ini adalah perkara yang asas yang kita mempelajarinya dalam kitab Ulumul Al-Quran. Kalau kita tengok dalam kitab ini, cuba kita tengok ayat surah Ibrahim adalah surah Makkiyah kecuali 2 ayat. Kecuali ayat alam tara ilal ladina baddalu ni'matallah. Maka ini biasa. Ini memang permulaan kitab Jalalain. Beliau akan memberi tambih. Surah ini surah Makkiyah kecuali ayat ini dan ayat ini. Ia juga memberi kita satu pelajaran. Bila dikatakan bahawasanya ini surah Makkiyah, ini surah Madaniyah, bukan bermakna ke semua ayat di dalamnya adalah ayat yang diturunkan di Mekah ataupun ayat yang diturunkan di Madinah. Faedah dalam mukaddimah sebelum masuk ke dalam surah, maka pengarang tafsir Jalalain akan memberi tambih kepada perkara tersebut tentang Makkiyah dan Madaniyah. Jadi istilah Makkiyah dan Madaniyah bagi sesebuah ayat sebenarnya adalah merujuk kepada jumlah, majority. Ayat di dalam surah tersebut diturunkan di Mekah, maka disebut Makkiyah. Ataupun majoritinya diturunkan di Madinah, maka akan disebut sebagai Madinah. Perbahasan tentang sifat-sifat ayat Al-Quran bukan sebenarnya bukan hanya dibahagikan kepada ayat Makkiyah dan juga ayat Madaniyah. Tetapi misalnya dalam kitab Ulumul Quran, sebenarnya dalam kitab Arab pun ada, saja saya share bahawasanya ada ayat yang disebut sebagai nahari, ayat yang diturunkan pada waktu siang, ayat yang diturunkan pada waktu malam, ayat yang diturunkan pada musim panas, ayat yang diturunkan pada musim sejuk, ayat yang diturunkan semasa Nabi tidur, semasa Nabi di atas pembaringan, semasa Nabi SAW berada di bumi,
Jadi ada pembahagian ayat-ayat di dalam Al-Quran, bukan hanya Makkiyah dan Madaniyah, tetapi dia ada nahari, ayat siang, laili, ayat malam, saifi, musim panas, syita'i, musim sejuk, naumi, firashi, safari, hadari. Ini juga paling kurang faedahnya mengetahui ayat-ayat ini. Seperti saya sebut tadi, dia merupakan sejarah. Sejarah bagi ayat tersebut. Paling kurang, bukan hanya faedahnya, hanya sejarah, tetapi paling kurang, dia ada sejarah dan memberitahu kepada kita bahawasanya ayat Al-Quran ini diturunkan bukan hanya di dalam masjid, di medan perang, semasa Nabi Musa. Sebab itu, ada ulama' ulama' dakwah, orang lama kita dalam dakwah mengatakan, kalau seseorang itu ingin memahami Al-Quran, dia perlu memahami Al-Quran itu dalam suasana bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Dalam suasana mujahadah, dalam suasana dakwah, dalam suasana ta'lim, tazkiyah. Berada dalam suasana tersebut, maka barulah dia dapat memahami ayat Al-Quran dengan erti kata yang sebenar. Itu poin yang kedua, apa dia? Iaitu pembelajaran ataupun perbahasan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Dan Makkiyah dan Madaniyah ini terdedah kepada khilaf. Tak ada masalah. Kalau dalam kitab tafsir Jalalain menyatakan kecuali ayat ini dan ayat ini, mungkin ada sebahagian ulama' berpandangan bahawasanya ada juga ayat yang lain. Dia juga bersifat Makkiyah. Bahkan ada ayat Al-Quran diturunkan 2 kali. Di Mekah pun diturunkan, di Madinah pun diturunkan. Syah Waliullah Dahlawi ada membahaskan tentang satu tajuk, iaitu ma yatakarraru nuzuluhu. Ayat yang diturunkan berulang-ulang. Ayat yang diturunkan secara berulang-ulang. Kemudian jumlah ayat yang ada di dalam surah Ibrahim ini, cuba kita lihat 55, 54, 52 ataupun 51. Ataupun 51. Ini pun satu lagi poin. Ini poin yang ketiga. Tentang ulumul Al-Quran, bahawasanya di dalam ulum Al-Quran ada yang disebut ilmu tentang fawasilus surah, iaitu tempat-tempat wakaf bagi sesebuah ayat. Tempat-tempat wakaf. Tempat-tempat wakaf bagi ayat ini bukan perkara yang ijma'. Dia juga ada khilaf. Ada kitab yang khas pun yang membicarakan tentang wakafnya sesebuah ayat. Ada kitab yang khas membicarakan. Sebab itu Rasam Uthmani yang kita baca itu, cuba lihat pada mukaddimahnya, bahawasanya Rasam Uthmani ini ditulis dan tempat-tempat wakafnya ditanda berdasarkan pendapat ulama' tertentu. Maka kalau kita melihat ada ulama' yang mewakafkan sesebuah ayat di tempat yang lain daripada yang kita baca, maka itu biasa. Itu biasa. Sehingga Sayyidina Ali, sehingga ada ulama' menyebutkan bahawasanya ilmu Al-Quran itu adalah ilmu wakaf dan juga ibtidak. Ilmu Al-Quran itu patinya, intisarinya adalah ilmu wakaf dan juga ibtidak. Kenapa disebut begitu? Orang yang boleh mewakafkan ayat tanpa ada tanda, kita wakaf ni sebab dah ada tanda. Orang yang boleh mewakafkan sesebuah ayat pada tempatnya, orang itu dia faham Al-Quran. Dia mengetahui ayat yang masih ada tanasub, ayat yang sudah berhenti. Dan satu lagi, ilmu wakaf dan ibtidak ini, sebahagiannya adalah tauqifi yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ustaz Lutfur Rahman, saya pun sempat ziarah tu Syekh Abdul Malik, Bangladesh. Masa kita keluar setahun,
Jadi jemaah kita bersama dengan Ustaz ketika itu Ustaz Razif, kita ziarah Maulana Abdul Malik di madrasahnya. Jadi kebetulan waktu itu ada Maulana Firdaus yang belajar di situ pada ketika itu. Jadi Maulana Abdul Malik Al-Bangladesh ni anak murid kepada Mufti Taqi Al-Uthmani. Beliau pelajar terbaik juga di Darul Ulum Karachi dalam ifta, dan beliau juga belajar dengan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Jadi ada kitab Madkhal kepada Ulumul Hadis yang insya-Allah banyak fawaid yang beliau simpan dalam kitab tersebut. Jadi saya ziarah tu tahun 2004 semasa jemaah kami keluar setahun di Bangladesh pada ketika itu. Jadi tentang ilmu fawasil, sehingga ulama mengatakan ilmu Al-Quran itu adalah ilmu waqaf dan ibtida'. Kalau tak salah ini perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka tidak hairan kalau kita lihat pada mukaddimah sebelum masuk kepada surah, dinyatakan bahawasanya surah Ibrahim ini 55 ayat, 54 ayat, ada kata 52 ayat, ada kata 51 ayat. Maka wakaf ini juga adalah amrun ijtihadi pada sebahagiannya. Ada perkara yang memang diriwayatkan daripada Nabi SAW, seperti mana bila ditanya bagaimana Nabi membaca surah Al-Fatihah, maka dinyatakan Nabi mewakafkan kepada kepala-kepala setiap ayat. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Justru itu para hufaz Al-Quran di dalam bulan Ramadan juga, bagusnya surah Fatihah tu jangan dibaca sambung. Dibaca seperti yang dibaca oleh Nabi SAW. Dibaca satu ayat demi satu ayat, satu ayat demi satu ayat. Itu faedah yang ketiga tentang ilmu fawasilul Al-Quran, iaitu awqaf, tempat waqaf bagi sesebuah ayat. Kita masuk pada permulaan surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Ini adalah tafsiran yang masyhur. Jadi poin yang kelima, yang keempat, berkaitan dengan ulumul Al-Quran, yang memang kita akan mempelajari dalam kitab ulumul Al-Quran. Kalau di Azhar, kalau tak silap saya, kitab yang masyhur dalam ulumul Al-Quran ini, Mabahis fi Ulumil Quran, karangan siapa? Manna Al-Qattan kalau tak silap. Itu kitab yang memang masyhur lah jadikan silibus, iaitu kitab Manna Al-Qattan berkaitan dengan ulumul Quran, ataupun kita juga menggelarnya sebagai usulut tafsir. Kalau di pondok, kitab usulut tafsir yang terkenal, iaitu yang datang dalam bentuk nazam. Apa nama kitab itu? Faidul Khabir. Itu kitab yang berkaitan dengan nazam. Jadi ulumul Al-Quran ini akan ada satu perbahasan, iaitu tentang apa? Huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Maka di dalam kitab tafsir Jalalain, kita akan dapati semua huruf muqatta'ah. Mufassir akan tafsirkan dengan tafsir Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Sebenarnya ada khilaf tentang adakah huruf muqatta'ah ini termasuk ayat mutasyabihat ataupun ayat yang mana masih lagi boleh ditafsirkan. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Maka berlaku khilaf untuk mewaqafkan pada ayat ini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Waqaf situ. Warrasikhuna fil ilmi, jumlah musta'nafah. Ataupun warrasikhuna fil ilmi
Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna. Sama ada waw itu waw istinaf ataupun waw adhaf. Maka antara ulama yang mentafsirkan juga huruf muqatta'ah ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mentafsirkan tentang apa maksud alif lam mim, alif lam ra dan seumpamanya. Alif lam ra a'lamu bimuradihi bidzalika. Ini adalah tafsiran paling selamat. Allah lebih mengetahui dengan apa yang dimaksudkan dengan yang demikian itu. Al-Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau mempunyai suatu tafsiran yang menarik berkaitan dengan huruf muqatta'ah. Namun pada kesempatan ini tidaklah saya akan menyebutnya pada kesempatan ini, tetapi ada suatu tafsiran yang menarik tentang huruf muqatta'ah, pandangan yang menarik daripada Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kalau lihat dalam kitab tafsir Jalalain, alif lam ra itu diwakafkan. Dalam tafsiran yang lain, alif lam ra ini adalah mubtada, kitabun ni adalah khabar. Namun pengarang tafsir Jalalain memilih bahawasanya alif lam ra ini dia seperti qaf. Dia seperti qaf wal Quranil Majid. Maksudnya qaf itu adalah ayat yang tunggal. Ayat yang tunggal. Nun wal qalami wa ma yasturun. Misalnya, dia adalah ayat yang tunggal. Maka berdasarkan, sebab itu tafsiran ni adalah sesuatu yang merupakan perkara ijtihad pada sebahagian besarnya. Maka tak perlu kita nak mempertikaikan tentang di sini alif lam ra ini diwakafkan. Tetapi kalau di dalam resam Uthmani yang kita baca, alif lam ra tidak ada tanda wakaf. Maksudnya ayat nombor 1. Ini sebenarnya seperti yang saya sebut tadi, ini sebenarnya berpunca daripada perbezaan memahami dan mentafsirkan sesebuah ayat. Misalnya tadi saya ada tengok sebentar dalam kitab karangan Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, At-Tafsirul Kabir, beliau menjadikan kitabun ini adalah khabar kepada alif lam ra. Adapun pengarang kitab Jalalain, cuba lihat, alif lam ra kitabun anzalna, alif lam ra waqaf, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas. Apakah bukti bahawasanya pengarang mentafsirkan bahawasanya alif lam ra ini bukan mubtada bagi kitabun? Kita boleh dapati daripada perbuatan beliau mentakdirkan hadzal qur'anu kitabun anzalna. Nampak? Hadzal qur'anu kitabun anzalna. Sama macam surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ada yang mengatakan Yasin ini adalah huruf muqatta'ah yang Allah sahaja mengetahui maknanya. Ada yang mengatakan Yasin ini adalah munadah, yang huruf nidaknya dihazafkan. Iaitu apa dia? Yasin, ya Yasin, wahai Yasin. Siapa Yasin yang dimaksudkan? Rasulullah. Yasin wal Qur'anil Hakim, jumlah mu'taridah, innaka laminal mursalin. Surah Taha, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Antara punca ulama, sebahagian ulama mentarjihkan bahawasanya Taha ini adalah nama Rasulullah, seperti mana yang dilakukan oleh Maulana Musa Ruhani Al-Bazi, memasukkan Taha sebagai salah satu nama Rasulullah, Yasin sebagai salah satu nama Rasulullah, melihat kepada ada khitab dalam ayat seterusnya. Taha ma anzalna alaika, ada ka di hadapannya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka, sesungguhnya kamu. Jadi kamu
Wahai Yasin, sesungguhnya kamu. Wahai Taha, tidaklah kami menurunkan kepada kamu. Maka ini antara menjadi dalil dan qarinah bagi sebahagian ulama yang menyatakan Yasin maksudnya nama Rasulullah. Taha maksudnya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitabun anzalnahu ilaika. Ini Al-Quran ini. Al-Quran ini. Seperti mana? Kalau di dalam awal surah Baqarah, Dhalikal kitab la raiba fih. Nampak? Awal surah Baqarah tidak didatangkan dalam bentuk hazaf. Awal surah Baqarah disebut secara sarih. Disebut secara apa? Secara sarih. Dhalikal kitab la raiba fih. Dhalikal kitab. Dhalikal kitab merujuk pada Al-Quran. La raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Tetapi di dalam surah ini, kalau berdasarkan tafsir ini, hadzal Quran itu ditakdirkan. Ditakdirkan. Kemudian kitabun. Hadzal Quran ditakdirkan. Kemudian barulah didatang kitabun. Sebenarnya ada faedah, ada beza dalam ilmu balaghah, ada maqam dipanggil, ada maqam izhar, ada maqam hazaf. Ada maqam izhar, ada maqam hazaf. Oleh kerana surah Al-Baqarah adalah permulaan surah, dan dalam permulaan surah sangat penting permulaan surah memberi kesan pada ayat-ayat yang berikutnya, maka tidak sesuai maqam hadaf. Kena disorehkan supaya tidak ditakwilkan. Nampak tak? Kena disorehkan, tak boleh dihazafkan. Maka dengan ayat yang tegas, Dhalikal kitab la raiba fi, mubtada khabar. Dhalikal kitab la raiba fi. Tetapi kita sekarang ini sudah berada pada juzuk ke-13. Sudah berada pada juzuk 13. Maka sudah dimaklumkan, sudah dimaklumi bahawasanya bila disebut kitab, maksudnya Al-Quran. Bila disebut kitab, maksudnya Al-Quran. Bila disebut kitab, maksudnya Al-Quran. Ini juga antara ilmu balaghah, asrarul balaghah. Apakah dalam kitab balaghah ada disebutkan dihazafkan lil ilmi bihi. Dihazafkan lil ilmi bihi. Dihazafkan kerana benda tu dah maklum. Nampak tak? Dihazafkan kerana perkara itu sudah maklum. Sebenarnya bila sesuatu itu dihazafkan kerana dia sudah maklum, ini menunjukkan ketinggian dia. Ini menunjukkan ketinggian dia. Sebab itu sebahagian ahli sufi menjadikan hu itu sebagai nama Allah. Hu. La ilaha illa hu. Nampak? Hu. Walaupun disebut hu, tetapi siyak ayat itu sudah menunjukkan hu itu siapa. Maka mereka memilih menjadikan hu itu sebagai salah satu lafaz nama Allah yang dizikirkan. Hu. Kerana walaupun hu ini asalnya dhamir. Dhamir ini sebenarnya boleh merujuk kepada sesiapa pun. Tetapi bagi saya, bagi kita, dhamir ini walaupun begitu, tetapi sudah maklum. Ini adalah maqam arif. Bahawasanya walaupun disebut hu yang mungkin boleh diihtimalkan marja' dhamirnya kembali kepada pelbagai, tetapi oleh kerana kita yang menyebutnya, maka hu itu tidak ada lain dan tidak bukan, melainkan hu itu adalah dimaksudkan pencipta, pencipta perkataan hu, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dah tamat. Tak sempat saya nak baca daripada kitab tafsir Sya'rawi.
Sekarang jam sudah menunjukkan 6.30. Jadi kita tak boleh ganggu masa sebab ada nak sedia. Jadi cukup untuk petang ini sebagai mukaddimah. Dan apa yang kita boleh simpulkan, dan kesimpulan ini boleh kita gunakan ketika mula membicarakan permulaan setiap surah. Jadi poin yang pertama yang kita pelajari pada hari ini tentang ilmu munasabah antara surah dan juga antara ayat. Yang kedua tentang ayat-ayat yang disifatkan makkiyah dan madaniyah dan faedah mengetahuinya. Dan faedah tambahan, ada juga ayat-ayat yang bersifat siang, malam, tidur, jaga, musafir, tengah jalan dan seumpamanya. Dan ada juga yang itu poin yang kedua. Dan yang ketiga berkaitan dengan adakah susunan surah itu bersifat tauqifi ataupun ijtihadi. Itu poin yang ketiga. Yang keempat berkaitan dengan apa yang disebut sebagai fawasilul Quran, iaitu wakaf-wakaf yang ada di dalam Al-Quran. Di awal surah ini sudah didedahkan bahawasanya dia menerima khilaf, dia menerima ijtihad. Untuk surah Ibrahim ini sendiri ada beberapa qaul seperti 55, 54, 52, 51 ayat. Kemudian faedah seterusnya berkaitan dengan huruf muqata'ah. Jadi huruf muqata'ah ini dalam kitab tafsir Jalalain mentafsirkannya sebagai Allahu a'lamu bimuradi bidzalik, sebagai tafsir yang paling selamat, tanpa menafikan ada makna di sebaliknya, kerana tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang bersifat lagha. Kemudian perbezaan yang pertama dalam wakaf yang kita dapat pelajari iaitu pada alif lam ra. Adakah diwakafkan pada alif lam ra secara tunggal ataupun alif lam ra itu mubtada, dan Kitabun Anzal khabar menjadikan jumlah itu satu ayat sahaja, iaitu yang kemudian faedah tentang wakaf, tentang hazaf. Hazaf mempunyai unsur balaghah. Tempat yang sepatutnya hazaf maka dihazafkan, maka dia ada unsur balaghah yang sangat tinggi. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita untuk tadabbur Al-Quran dan tafaqquh Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala jadikan keluarga kita ahli Al-Quran. InsyaAllah kita lazimkan setiap kali habis tafsir kita baca nasyid inilah, yang selalu dibaca ketika lepas baca Al-Quran. Dia bagus untuk menguatkan ingatan. Kalamun qadimun لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل والصحابة آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. السلام عليكم.